Okay, Syah. Assalamualaikum. Selamat. Assalamualaikum. Hai semua. Waalaikumsalam. Jumpa lagi kami dalam rancangan Defection. Menampilkan 4 orang anak muda yang berbakat tinggi dalam menghasilkan video-video yang sangat inovatif, kreatif dan kritis untuk adik-adik semua. Mana dapat skrip tu? Aku tak tahu benda ya. Aku dulu ni lah sekolah Korea speaking. Kita sudah joji kot. Serba boleh. Kita apa semua boleh, Tak. semua punya. Hamil Penny pun nyanyi nasyid. Hey Kepi, how you doing? I'm doing fine. So leave me alone. So leave me alone. So leave me alone. I'm doing fine. So leave me alone. So leave me alone. So leave me alone. I'm doing fine. So leave me alone. So leave me alone. So leave me alone. I'm doing fine. So leave me alone. So leave me alone. So leave me alone. Leave me alone. Lalu ni kita nak sembang pasal sikit review sebuah kisah. Kisah dongeng. Kisah apa? Kisah yang kata Kisah fiction. Kisah fiction. Okay. Yang based on another fiction, which is Lupin. Yang based on novel The Arsène Lupin. Daripada mana? Daripada siapa ini? Aku tak tahu. Daripada Perancis. Yalah, nama author dia apa? Author dia. Itu dia aku pun tak ingat. Francis Ford Coppola. Bundaberg. Yang aku tahu dia punya main character dia nama Hassan. Omar SY. Hassan mana? Omar SY. Pelakon dia. Habis? Pelakon dia Omar Sy. Nampak? Omar Sy. Orang yang mulut kecil yang boleh cakap itu. Kita tak boleh. Omar Sy. Besar dia Omar Sy. Tapi bibir dia besar kot. Oh, bibir. First yang kita nak review pasal bibir dia. Bibir dia bibir atas dia sejengkai awak kat sini. Bibir bawah kat sini. Tak payahlah nak review sampai begitu. Tak, kita review jujur punya. Tak ada sembang bukan. Kita sembang benda betul ya. Yalah, kita nak cerita pasal binatang tu. Pasal cerita Lupin tu. Ikut daripada pendapat apa yang kita tengok lah. Kita bukan review sebenarnya. Kita punya rant jugalah. Rant jugalah untuk cerita ni. So, Fendi, pendapat hang tentang cerita ni? Tak, aku nak cerita sinopsis dulu. Okay, sinopsis. dulu. Sinopsis dia pasal seorang pemuda berbangsa daripada Senegal kan? Senegal, yes. Senegal. Dia datang pergi ke Perancis. Paris. 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 Untuk yang tak tahu, orang Senegal ni memang akan datang ke Perancis untuk bekerja. Dia macam orang Indo datang Malaysia sebab bahasa mereka sama. Dia gunakan franc dekat sana. Bahasa Perancis. Yeah. Dan cerita ni memang 100% fully berbahasa Perancis. Yes. Masih buku. Betul. Si. Por favor. Dia mengisahkan tentang Hassan Diop. Kan betul kan nama dia? Hassan Diop. Hassan Diop. Hassan Diop. Hassan. Anak kepada anak lelaki Babakar. Yes. Babakar Diop. Abu Bakar Diop. Banyak cerita pasal nama ni lah. Pemain bola. Yes. Dan dia duda kan? Dia duda. Anak seorang nama Rafael Nadal. Yes. Raul lah. Itu pemain tenis Rafael Nadal. Itu watak utama dia lah. Watak utama. Dia kalau ikutkan scene dia first tu dia cuba nak mencuri Queen's necklace iaitu di The Louvre. Di The Louvre nama tu aku lupa lah. The Louvre kan. The Louvre kan. The Louvre lah, Louvre. Kita cakap Louvre. Ejaan dia L-U-R-V-E. Untuk pengetahuan semua, Louvre ni juga dikatakan salah satu simbol Illuminatus. Sebab dia piramid. Sebab dia piramida.
Piramid kaca. Ya. Kalau nak tahu yang Queen's Necklace tu dia Queen yang last sebelum French Revolution. Mary Antoinette Marie Antoinette. Betul tu? Antoinette. Marie Antoinette. Oh ya, Marie. Marie. Mari sini. So Queen tu dia terkenal dengan sifat-sifat yang sangat Celaka. sampai Perancis jadi revolusi rakyat. Yes. Tak ada. Francis Spring macam tu. Okay, kita start. Ni. Yang beda siang. Si dia itulah cerita dia daripada dia kecil. Dia besar. Dia akan cerita balik kenapa dia nak curi Necklace. rantai tu dan bapak dia, cerita pasal bapak dia. Kalau aku nak cerita semua nanti tak best pula. Tak best. Sebab Okay, kita start review dengan ni lah, cerita dengan episod 1. Okay, sekarang ni dia 5 episod dia sebab dia tengah kemungkinan lagi next. Memang ada season tu. Ada season tu lah. Aku ada baca yang sebenarnya dia memang ada 10 season. 10 season pula. Dia ada 10 episod. Tapi dia buat 2 season. Betul. Dia buat 2 season. Sebab Okay, kita start episod 1 lah. Pilot episode lah. Pilot episode. Dia ada sikit flashback tu ya, tu dia ada flashback sikit lah. Macam mana pesan bapak kepada anak lah. Yalah. Kan kalau hang main tempat orang, hang kena jadi apa. So Pak Hasan lah. Pak dia macam bukan driver lah. Dia macam apa nak panggil yang dia tu? apa? Chauffeur tu driver lah kan. Chauffeur. Yalah, tapi Personal, dia buat semua benda. driver. Tapi dia buat semua benda juga kan. Dia kemas buku lah, apalah. Macam-macam dia buat kan. Ada scene kemas buku tu. Bukan setakat dia drive lah. Okay, so tak banyak yang berlaku dalam scene yang ni. Cuma kita boleh tengok watak utama Hasan ni dia macam kita tak sangka dia seorang yang sebegitu. Yes. Ya. Kan dia sebab macam kita ingat macam dia bodoh-bodoh kan. Macam hang macam bodoh kan. Tapi sebenarnya dia mastermind. Yes. Kan dalam babak pertama tu ada babak dia his kan okey merompak lah yang kita sangka heist. Sorry yang kita sangka pada mulanya dia adalah orang suruhan, tapi rupanya dia adalah mastermind ya, master G. So start dari situ, lepas tu barulah di flashback kan siapa Hasan ni sebenarnya dan apa kena-mengena dia dengan necklace tersebut. Yes. So dia cerita ni dia secara overall lah dia cerita ni adalah cerita macam mana seorang anak dia nak menuntut bela kematian bapak dia. Bukan menuntut bela lah, dia macam nak clean dia punya bapak punya shit lah actually, sebab bapak dia di frame mencuri necklace. daripada ni. Janganlah kita nak cerita ni. Ni memang spoiler full semua. Kena buat warning lah apa ni. Kena buat warning. Spoiler je. Okay. Dia tapi okey juga kita cerita benda ni bagi orang sedap-sedap nak tengok. Yep. Dia bapak dia kena frame mencuri rantai milik daripada keturunan pula keluarga Pellegrini. Pellegrini. Dia benda ni rantai ni kira depa punya harta pusaka lah begitu. Tapi bapak dia tak buat benda tu. Dan dia punya flashback dia akan tunjuk macam mana hubungan family tu dengan Hasan. Mana ada dia tunjuk bapak dia tak buat benda tu. Kita pun tak tahu lagi dia punya conclusion bapak dia buat. Yalah. Tapi dia punya flashback tu macam mengatakan bapak dia tak buat benda tu, bapak dia di frame. Ya. Dan dia menceritakan sepanjang-panjang cerita tu. Okey, dia tunjuk. Dan kenapa cerita ni dinamakan Lupin? Sebab dia punya cerita based on Lupin. Sebab bapak dia baca buku Lupin Fiasco. Bapak dia baca buku Arsène Lupin ni. Cara-cara dia kira ni. So dia macam mimicking lah. Siapa Arsène Lupin tu? Hasan Lupin adalah orang Perancis. Dia adalah orang cakap con artist.
Kon artis. ala Robin Hood. Konon-kononnya dia mencuri daripada yang susah. Dia bukan mencuri, dia memang mencuri daripada orang yang kaya. Tapi reta tu sebenarnya kalau ikut daripada cerita ni, dia tak ada pun nak agihkan ke orang-orang susah ni actually. Dia memang mencuri daripada orang kaya lah. Lepas Dia cuma ambil skill Arsène Lupin tu je. Dia ambil skill Arsène Lupin untuk buat plan dia punya revenge lah. Dia punya wig. Tapi daripada sepanjang cerita ni kita dapat tengok dia nak kata fast pace tak ada. Mula-mula first pilot tu dia akan tunjuk lagi buat kita hook sebab dia punya twist. Dia punya plot twist macam ui fuck man, cerita ni best. Tapi bila Han dah pergi ke episod 2, episod ketiga, dia jadi slow sebab dia more towards pada cerita family dia. Cerita dia punya kenapa dia jadi duda. Dia ada build up sebenarnya kat situ. Siapa yang minat cerita yang ada build up, yang ada cerita character build up ni, dia akan seronok. Jenis yang suka Michael Bay ni mungkin takkan tengok cerita ni. Tapi cerita ni kalau Han cakap aku, dia punya build up agak slow actually sebab dia tak macam Money Heist. Money Heist punya cerita, dia punya build, dia punya potong, dia punya ni penuh dengan impact tau dalam tu. Macam Lupin ni, dia punya cerita dia mellow gila, dia mellow. Dia tak ada. Tapi dia still ada fan base. So macam fair enough lah. Kan ada setengah yang dia suka build up yang stem macam tu, ada suka yang build up yang pap tu kan. Macam dia tunjuk part yang dia tengah berenang kan. Lepas tu anak Pellegrini perempuan kata nak bagi kiss kan. Kalau macam cerita Money Heist, dia roman lah kat situ. Tapi Lupin tapi cerita Lupin tak ada kan. Tak ada, dia tak ada roman. Lupin dia cerita yang bijak lah. Dia macam dia nak dapat keseluruhan punya viewer lah. Dia bukan dia nak stick untuk orang yang 18 ke atas lah. Aku tak puas hati yang part yang chapter 2 tu, yang dia pergi masuk dalam penjara. Gila Nombor cerita ke nombor 2 ke nombor 3 tu? Episod ketiga ke? 3 tu aku rasa. Aku tengok tadi. Episod ketiga dia masuk. Okey, benda tu buat aku tertanya-tanya kenapa dia nak lepas yang cousin dia tu? Apa faedah dia? Tu bukan cousin dia lah. Cousin dia? Bukan. Bukan cousin dia. Miru buat pandai lah. Okay, dia siapa? Who the fuck? Dia datang. Okay, dia makan masa dia datang nak jumpa pak dia sebelum bapak dia bunuh diri tu. Kan masa tu dia jumpa mamat tu muka sebiji macam pak dia sikit dia rasa. So sebab orang tak kenal dia. Kan tapi dia still ingat mamat tu. So dia macam dia macam kadang kita terlos kat sini tau. Faham? Dia macam plot dia ada dia banyak plot hole actually kalau nak tahu. Dia sebab dia masuk muka lebih kurang serupa. Dengan mamat yang tu. Tapi mamat tu badan kecil bai. Ya, tapi bagi aku kira bodoh lah polis yang duk jaga dia. Dia jadi macam cerita Piramli punya loose tu. Piramli suka lawak. Sebab aku follow Prison Break semua kan. So macam benda tu kalau tengok Prison Break punyalah susah dia nak masuk. Ni macam gila gemai dia buka handcuff saja. Yes. Dan yang handcuff tu mengingatkan aku kat cerita apa? Now You See Me. Now You See Me. Ya betul. Dia buka macam tu. Rupanya memang betul director tu ialah director Now You See Me. Ya. This is a brand new info that we got today. Thank you Muhammad Afendi. Lepas tu dia kira timing pun ngam lah time tu. Tiba-tiba guard tukar. Yes. Aku macam aduh fakta lah. Dan aku boleh kata kebarangkalian bapak dia terlibat ada juga. Ataupun mungkin pak dia tak mati pun. Tak tahu. Sebab apa? Sebab pak dia berusaha sungguh-sungguh nak buat letak satu perkataan clue tinggal dekat penjara tu. Padahal dia boleh dia tulis surat hantar ke anak dia. Betul. Idea sebab kepala masa fikir tu sama macam aku baik. Sebab apa? Bapak dia ajak anak dia semua trik yang anak dia tahu. Dekat buku tu. Macam mana nak mati tapi cara tak mati keluar daripada penjara tu pakai jaring tu kan. So aku rasa bapak dia dah buat sebelum tu. Dan bapak dia keluar ambil rantai tu dan pergi enjoy. Dia boleh kata
Bapak dia lupa anak dia. So cerita tu jadi lu fikirlah sendiri. Tak, ni bagi aku lah. Aku tengok dengan bini aku. So bini aku kata macam tak logik lah. Kenapa pak dia susah payah nak buat apa nak bagi satu kod tu, cerita pendek tu tinggal dekat library kononnya dekat dalam penjara tu. Sedangkan aku dah buat surat dekat dah dekat penjara, apa yang ambil kat member aku cerita. Okay, so lagi satu aku nak tahu, macam mana dia tahu benda tu ada kat penjara tu? Pak dah bagi surat. Oh, Pak dia hantar surat? Surat tu dia buang lah mula-mula, tapi dia kutip balik, biasalah. Itu lah, yang tu lah dia tu. Ya, surat tu dia baca, tu baru dia pandai sikit lah, masuk surat doji kan, dia pandai sikit. Baru dia boleh baca info dalam tu. Bapak dia tulis surat tu, dia ada typo. Ada typo. Macam pelik kenapa bapak dia, yalah bapak dia macam memang teliti kan. Tapi kenapa dia typo? So typo ejaan kat mana tu? Aku lupa lah. Ejaan. Aku tak ingat. Kat situ. Nanti apa tahu nama dia. Kalau abang semua tengok nanti abang beritahu kau. Tapi itulah dia dah besar baru dia perasan. Tapi sedangkan masa dia bapak dia tulis surat tu dah boleh dah bagi tahu benda yang sama dalam surat tu. Bersusah payah buat kerja. Bapak memang nak susahkan anak sebenarnya. Bapak dia nak bagi anak dia trap supaya bapak dia boleh enjoy tanpa ada fikir apa-apa. Aku rasa pak dah hidup lagi dan mungkin kebetulan pak dah tahu sesuatu yang kita tak tahu. Yes. Kan? Yang kita cuma tahu rantai tu hilang lepas Penegale apa nama Pellegrini. Panigale tu motor gampang. Pellegrini tu dia pergi beli insurans untuk necklace tu. Ya. Esok tu hilang tu Pellegrini tu dengan bapak dia pun itulah aku kata. Ada that's why lah. Tak. Sadar aku rasa bapak dia scam semua. Bapak dia yang scam semua. Bapak dia scam semua. Anak-anak semua kena lepas scam. Lepas tu satu lagi. Aku nak cerita apa yang aku tak puas hati lah sekarang ni. Antara yang aku tak puas hati, kenapa sampai episod last baru mereka tahu nak cari Hassan ni. Jangan cerita kat situ lagi. Kita tak build up habis lagi. Laju sangat ni Mirul. Kita kena build up satu karakter yang ni, yang macam dia tengah memilih dia pilih nak ikut seks siapa. Okay. Apa tu si polis. 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 Dumon. Dumon. Sebab masa dia kena tangkap, ni nanti hampa tengoklah dia kena tangkap kat mana. Dia kena ikat dengan Hasan ni. Dia macam dia sungguh-sungguh meriakan yang dia tak tahu apa yang Hasan tanya. Kan, aku pun dah start haram, betul lah, dia tak ada aku dah start percaya Okay. Dekat sini part dia yang best sebab kita mula rasa Dumon ni jahat. Yes. Betul dia twist. Dia kena ikat semua, dia macam dia ni betul baik. Tak ada apa masalah pun. Kan, betul dia twist balik dekat next episode. Episode yang sama juga. Episode yang sama. Dumon balik, lepas tu Dumon pergi mandi Call dia pergi call Penegale. Pellegrini. Aku susah nak sebut nama dia ni. Kan? Ingat macam City je. Kan, lepas tu tak, masalahnya bila Hasan pergi lubuh kamera satu rumah. Itu pun satu hal juga. Aku yalah memang dia punya pak. Tak payahlah sampai berpuluh kamera satu rumah. Mula-mula tak tahu ni, susah nak cari, tiba-tiba balik rumah senang nak cari. Cari kat sana. Dia boleh tahu masalah benda tu pula. Satu lagi, kamera tu obvious kamera kot. Nampak kan? Kot lah menyamar jadi macam butang baju apa, tak ada. Memang kamera, literally kamera. Tak, kalau kita yang jenis apa orang kata teliti ni, kita akan macam fikir banyak kali ikut benda macam ni, macam bila hang letak, kenapa macam mana ambil letak. Betul. Tu dah letak obvious gila kamera seketul yang macam tu letak kat situ je. Tu nampak macam mistake kat situ kan. Mungkin dia rasa macam orang dah build up, macam dah macam seronok so orang dah tak perasan benda tu. Kan dah kena tangkap, kena ikat lah apalah semua. Ni semua. Lepas tu
Hampa jangan lupa. Ada satu lagi watak utama sebenarnya dalam cerita ni. Siapa? Tukar siapa? The Beach. Salah. Tak ada. Salah. Oh, tu detektif. Ya. Detektif Conan. Detektif Conan tu. Dia will be the key of everything kata ni. Yes. Sebab tu hang perasan dia pergi jumpa Hasan last kali tu episod 5 tu. So Apa ni kita belum sampai situ lagi je. belum. Saya pandai aku tu tadi kat aku hang tertutup macam tu. Okey, siapa lagi? Anak Pellegrini. Anak dia lah. Anak Pellegrini ni macam something yang orang cakap biskut. Hang celup tu hang makan hang rasa settle dah. Sebab dia tak banyak pun. Dia macam kat situ je. Macam dia pun tak tahu apa benda. Dia macam bodoh-bodoh lagi. Tapi dia ada satu part yang dia pergi jumpa Hasan ni. Masa dia jumpa Hasan tu dia macam dia Hasan pun jadi GrabFood. Hasan jadi kira GrabFood. time tu dia aku macam boleh selut macam part tu kira macam Dia call banyak orang. Amazing lah. Dia plan macam mana timing dia semua okey kan. Cuma apa yang dia pergi jumpa tu dia semua macam tu je. Dia kata bapak hang ni, bapak hang tu, scan semua. Tu yang lepas tu dia pergi balik tanya pak dia, pak betul ke batu ni tak hilang lah apa ke, pak dia marah. Jangan buat cerita. Hang kan tahu. Hang budak lagi, pak dia cakap. Budak lagi. Yang campur hai orang tu. So dia macam dia macam selingan, dia macam watak yang tak penting. Lepas tu dia buat watak ni wartawan. Apa nama wartawan tu? Apa aduh. Aku lupa nama dia apa, wartawan tu. Komek bukan? Komeng nama. Bukan, Komeng. Komeng tu bos cerita labu-labi tu. Doremi, Komeng bos. Komeng lah. Udah. So watak dia bila Nora Dennis ke apa nama dia, tak ingat nama dia apa. Komeng suka Nora. Betul dia. Yalah yang bagi hampa lah watak wartawan tu patut ada ke tak payah? Tak payah, tak apa, menyemak lah. Tapi tak tahulah plot dia mungkin ada mungkin episod 6, 7, 8 tu dia keluar kan. Mati dah lah. Yalah, bukanlah. Dia ada cerita dia lah sebalik pada tu mungkin. Sebab dia lah orang yang mula-mula fight dengan Pellegrini. Pellegrini ni. Yes. Cuma nama Nora? Dia kena shutdown. Yes, dia kena shutdown. Sebab dia punya info tak kukuh, tak lengkap. And then after that dia buat mistake yang sama. Dia pergi macam terlalu rushing orang kat sini. Dia macam dah dapat tape tu. Dia apa tengoklah tape tu apa yang boleh tengok kan. Dia dapat tape tu. Kat sini yang menarik. Aku tak cari lagi part ni. Yang dia kata jual senjata dekat Malaysia tu. Itu menarik sekali sebab part tu menarik lah. Tapi aku tak ada nak buat research lagi lah sebab kaitkan dengan yang apa tu? Al-Maunah. 2014. 2006. Salah. Tak tahu. 2006 apa 1996. 1996. Kita boleh salahkan Pellegrini je lah. Apa Pele lah aku tak tahu nak sebut berapa ya. Okay. Tapi dia ada tapi. Terlalu rushing. Nak upload dekat Twitter, nak masuk berita. Kan dia macam dia pun tak check si Pellegrini ni dia punya kuasa tu sampai dekat mana, dia boleh buat apa. Yes, sampai sebab dalam dia boleh counting dengan media. Dia boleh edit balik video tu. So dia macam kena shutdown kat situ lah. 2 kali shutdown. Lepas tu kena pula mati pula. Lagi baik dia baik. Kena dengan yes. Sebab yalah macam 2 kali ke buat salah. Sebab dia masa first pun dia rushing. Tu dia pergi buat tanya soalan bodoh dekat Pellegrini masa tu. Alah bodoh lah pergi reveal diri hang masa ni. Satu mistake lah macam. Aku rasa down gila macam this is stupid lah macam. Watak ni tak patut ada pun tak apa sebab hang dah menyusahkan Hasan. Yalah.
Sebab nampak macam bijak tapi tak bijak. Gitu lah. Macam tak boleh. Otak yang tak patutnya ada. Patutnya Patutnya apa? dia patutnya season ni episod kelima tu dah habis dah sebenarnya. Tak, sebab dia nak buat build up polis tu. Dia jadi conan tu. 2 part. Sebab orang episod 5 mesti dah habis dah. Ya, dan episod yang latest ni dia akan beritahu siapa yang akan macam Dumon tu dia akan ikut side mana. Kan macam kita tengok dekat balai tu dia macam nak ikut side Hasan. Dalam masa yang sama dia duduk teks dengan Pellegrini. Tengok tu. Tapi aku tak rasa macam tu. Aku rasa memang dia ada pakat dengan Pellegrini. Sekarang ni dia nak selamatkan diri dia. Sebab kalau reveal Hasan tu, dia kan tu yang cerita dia sekarang ni. Iyalah dalam masa yang sama dia tak nak Hasan reveal dia. Dalam masa yang sama dia nak tolong Pellegrini. Dia nak bersihkan nama dia sebenarnya. Itu je aku tengok. Tu aku kata dia still pilih side mana dia nak ikut, mana yang boleh selamatkan dia. Dan macam kalau dia bagi Hasan kena tangkap, Hasan ada backup lain. Dia surat tu. So aku rasa nanti dia kena bunuh. Hasan kena frame bunuh dia. Sebab sekarang dia pun dah tahu Hasan. Hang punya fikiran jauh. Dah sampai so yang boleh selamatkan dia cuma polis tu. Sebab polis tu je yang ada rahsia antara mereka. Macam Mamat Khalid ni. Yes. Dan kita nak tengok yang apa nama polis tu aku lupa dah. Jadi conan tu. Ada handphone di Google lah Pendi. Aduh. Pijat ke apa nama dah tak tahulah. Kan? Pidgeotto. So dia yang break the code. Dia adalah antara polis yang bijak. So dia supposed akan jadi satu watak yang important dalam cerita ni. Ya, macam aku cakap tu lah, dia akan ni kena bunuh. Dan dia akan jadi alibi untuk Hasan. Bagus lah. Bila jadi nak buat cerita lain lah. Lupus. Buat cerita khas gigi lah. Buat Lupin Malaysia. Lupus. Salah. Aku buat cerita ni je. Politician Malaysia nanti. Tak ya. Itu dah buat dah. Ada orang buat dah. Rajinikan. Aduh. Saya nak jadi menteri sehari. Tak, tu apa nama tu? Sibaji the Boss. Bukan Sibaji the Boss. Sibaji the Boss lah. Bukan. Dia jadi menteri sehari. Dia tukar jawatan dengan menteri tu. Dah. Tak apa, tokohkan kepada Lupin lah. Aku kalau cerita Rajinikan lagi jauh P ni. Okay. Yang final sekali dia sebab dia anak dia kena colek. So kita tak tahu macam apa function colek anak Hasan sebenarnya. Yes. Apa yang Mamat tu boleh dapat, apa nama Mamat tu tak tahu. Mamat tu nama apa? Mamat tu geng-geng Pellegrini je. Ya. Tapi yang bunuh Nora. Kalau hang perasan dia macam hang ada pistol, hang ada lesen, hang tangkap polis. Soalan macam terlalu cepat kat situ. Tak ada berapa jam hang dah terlepas berbalai yang boleh pergi colek anak Hasan. So yang bekas terlepas Mamat tu kan keluar daripada kereta api kan dia. Yalah dia nak tangkap. Dia tangkap dengan polis. Tapi kena lepas. Takkan polis kejap nak soal siasat dia benda semua. Itulah tak logik kat situ lah. Dia macam rushing sikit kat situ. Tapi bila hampa perasan Hasan ni dia macam hang dah keluar pada mulut boya, hang masuk mulut naga. Tapi hang mesti ada dia punya apa orang panggil? Trick up of his sleeve lah. Dia ada trick dah. Tapi cerita ni kan aku ni dia punya antara benda-benda yang buat aku rasa macam apa ni. Salah satu kekayaan Hasan. Siapakah Hasan sebenarnya dan di manakah dia bekerja sebelum ni? Sebab kalau hang tengok dia boleh telefon banyak untuk order GrabFood semata-mata nak cerita kat perempuan ni Pak An jahat. Benda tu satu. Lepas tu yang first dia punya skill dalam editing. Dia boleh edit satu web page dia katakan dia ni seorang billionaire atau something macam tu. Itu dia boleh Wikipedia lah tu.
Yalah. Lepas tu dia boleh dress up to top to toe. Kan. Lepas tu hang boleh tengok dia pakai Air Jordan tu setiap kali dia berlari apa semua. Hampa lupa dia punya sidekick. Oh, yang jual Tahu. barang kemas. Kawan, Tu members pada kecil. kawan sekolah dia. Apa nama aku ingat. Kedai jam. Dia Matthew Roberto McConaughey. Carlos. Kalau Mamat tu. Aku rasa Mamat tu yang trade dia notice dengan dia. Dan lepas tu aku tengok dia punya macam Mamat tu jahat ah. Mamat tu baik. Dia tak tunjukkan apa-apa info yang dia jahat. Mana tahu kau tiba-tiba plot twist. Dia macam duduk kat kedai, dia macam Hasan pula. Roberto duduk kedai, jaga kedai. Cerita ni kita tengok macam banyak plot twist lah, tapi cerita ni simple je actually kalau anda nak tahu. Kan. So sebab tu aku rasa episod dia habis episod season 1 ni, episod 5 episod je sebab macam dia cakap dia ada 10 yang habiskan cerita ni tapi dia buat 2 season. Sebab satu dia nak build the hype lah supaya orang tengok. Tapi actually hype dia tak adalah hype gila. Banyak sangat plot hole macam cara Lupin ni, Mamat ni kan. And dia terlalu tekankan asin Lupin ni. Tapi kalau hang tengok asin Lupin dia satu je. Part dia curi dan dia divert. Itu sahaja asin Lupin dia. Lain-lain tak ada Lupin lah kat situ. Kan? Kat mana lagi? Kan? Betul tak? Ni ibarat aku buat cerita Hang Nadim kan yang bagi tahan betih daripada kena dilanggar todak lah kan. Tapi aku buat tu je. Lepas tu lain-lain tu dah mengelaluk lah. Hang Nadim pergi jumpa JRO. Dia nak cerita yang Asan Lupin ni master of disguise, boleh berupa macam-macam. Tapi aku tengok baby dia, aku kenal kot ni Lupin kot. Ya, lepas tu satu lagi, macam mana polis tu dan orang-orang sekeliling tak boleh nak kaitkan dia dengan cerita ni. Sedangkan bapak dia tu dah sabitkan kesalahan mencuri benda tu dan dia cuba nak frame balik orang tu pasal rantai ni. Nak cuba ni. Kenapa mereka tak boleh nak fikir? Mamat tu Hasan. Aku kata Pak dia ada something. Pak dia dah delete rekod dia. Aku rasa dia tak tahu Hasan Lupin ni siapa. Yang tu satu lagi. Hasan Diop ni. Yang tu satu lagi. Kita tak tahu rekod dia ada ke tak ada. Itu je. Tak ada aku rasa. Sebab tu polis dia dibuat macam bodoh. Kan? Tapi depa dapat trace. Kalau hang kata dia tak ada rekod. Last kali depa dapat trace. Oh, dia ni nama dia Hasan Diop. Anak kepada Abu Bakar Diop ni. Dan Abu Bakar apa? Polis. Abu Bakar. Dialah Abu Bakar Diop. Dan macam mana polis ni last kali boleh cari dia dah sampai jumpa kat situ. Polis ni pandai. Dia macam dia dah tengok. Hang kalau hang pandai macam mana pun aku dapat muka hang yang katalah hang ni tepa tak tahu tiba aku dapat muka hang ni. Sekarang ni aku nak cari bag kat mana. Hang ingat guna apa? Golden Eye ke? Boleh cari hang kat mana-mana saja. Aku rasa dia nak be hype macam ni, Bone Collector. Tiba ada. Dia buat job berpandukan buku. Kan? Tapi iyalah. Itu mungkin lah. Tapi Bone Collector lain genre lah semua. Dia lagi deep lah, dia lagi powerful kat situ. Sebab kita tak tahu siapa sampai last. Ya. Ni macam Tahu. polis tu dah macam kalau nak tengok cerita yang last dia sangat orang cakap fucked up, Gone Baby Gone lah. Tak, aku baru tengok tadi cerita yang fucked up yang plot twist dia macam haram Shutter Island. Shutter Island. Dengan cerita tapi lah, kan kalau cerita macam heist macam ni yang orang cakap dia fuck hang balik at the back tau. Aku rasa Lupin ni tak kot. Aku rasa last day ending ni mesti menyakitkan hati seperti yang kita jangka. Bapak dia hidup kaya raya, menjadi ketua di Ghana. Ketua di Senegal. Seorang raja datang. Last kali bapak dia akan datang selamatkan dia. Aku rasa Pak dia ada ni lah. Ada skandal dengan Bini Pellegrini. Pellegrini. Kita sama lah sebenarnya. Shit man. Okay, sampai situ saja. Dan kalau kata hampa tengok cerita ni hampa macam kimak tak best kan.
okey lah sebab cerita ni dia untuk orang-orang yang berminat cerita macam ni. So boleh tengok cerita yang lagi loose Kalau- sikit dan lagi fun sikit Kalau macam hangpa- Ocean 11, Ocean 12. Itu hampa boleh fun Ya. sikit sebab cerita dah lebih kurang. Kalau suka tengok cerita Now You See Me, mungkin boleh tengok sini kot. Boleh kan. Nah, you see me dia level lain lah. Dia boleh. Hang kena tengok Ocean 11. Yes. Ocean besar lah. Ocean macam ni lah dia, you know macam. Aku tak boleh lah. Aku tak boleh. Dia kena macam twist yang dia babi twist ni lah. Dia tak boleh straight. Powder. Dah nak twist macam mana lagi? Wow. Ocean. Inside Man. Inside. Inside Cable Man. Guy. Bukan cable guy. Outside the door pula. Apa? Yang Man on the Ledge tu. Man on the Ledge. Man on the Ledge. Dia bukan cerita orang bunuh diri. Itu dia namakan plot twist yang betul-betul plot twist. Kat situ. Habis ni cerita Lupin, dia bukan cerita pasal Lupin. Dia cerita Kali- pasal Dia cerita pasal asal. Ni, Rasputin. Lupis. Okay, rating. Dia cerita pasal Rasputin. Kita nak yang macam plot twist yang tak menyakitkan hati. Ni macam betul-betul menyakitkan hati dan Okay. So, non-logical lah. okay. So rating Fendi dan kenapa hang bagi rating macam tu? Fendi, go. Aku bagi setengah lah. Ha? Setengah tu kira 5/10 lah. 5/10 lah. Kita base sama per 10 lah. Per 10. So 5. Baik. Tak apa, 3,5. Fendi lu. Fendi tak payah kau. Dah habis ni? Dah. Okey. Aku 3,5. 3,5. Sebab apa hang bagi 3,5? But why? Macam kan aku ada WhatsApp apa. Aku rasa macam cerita ni aku pernah tengok somewhere. Oh. So aku boleh read dia punya Lupus lah tu. macam Mungkin macam cakap tadi. Macam sebelum pak dia mati aku dah tahu pak dia hidup. Aku dah tahu macam pak dia mungkin hidup. Dia ada macam dia nak buat twist yang macam kenapa betapa susahnya Hasan ni nak break code yang bapak ada buat. Bapak ada sediakan untuk dia. Macam bapak dia ada bill benda tu kat dia tau. Macam bapak dia swap. Mana ni buku jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4 lah apa semua kan. Ya. Kenapa Okey. bapak dia berusaha nak swap benda tu ke anak dia. Sedangkan anak dia macam masa tu macam seorang remaja yang biasa yang macam Yang bodoh-bodoh nangoi lah. nak berenang pun tak boleh. Kan nak tu pun kena orang you boleh berenang I kiss you. Tu kuih. Dia berenang sebab punir tengah tegang lah ayo. Negro panjang. Tak. So kedai kat bawah. Berapa rating? Aku kalau hampa tanya aku dari segi ni aku rasa 3 kot. 3/10. 3 pula. Sorry, 4/10. Sebab salah satu sebab dia aku rasa cerita ni dia terlalu dragging. Dia cuba nak impact sangat Lupin tu. Dia cuba nak keluarkan Lupin, tang ni Lupin dan tu. Tapi padahal tak ada apa pun sebenarnya. Aku antara orang terawal suruh hampa tengok cerita ni. So aku rasa cerita ni sangatlah mula-mula sedap. First 2 episode memang rasa macam fuck man, cerita ni best. Demi intro memang. Miro, sebab apa? Sebab aku punya suggested dekat Netflix tu Cocomelon. Lepas ni kita review Cocomelon. Melon. Sebab dia kan sampai part yang dia jumpa wartawan tu dia jadi sangat slow dan sangat bosan cerita ni. Sangat slow. So tak ada hampa semua kena tengok sebenarnya benda tu tak ada faedah pun. Boleh skip je episod tu sebenarnya. Tak ada membawa kepada apa-apa. Dia cuma nak revealkan orang ni jahat. Review Dan dia nak build up watak wartawan tu je. Tak best pun. Antara itu. plot hole dia, kenapa hang nak jadi whistleblower dekat TV sedangkan hang boleh jadi whistleblower yang satu dunia tahu on Twitter. Masa tu hang dah build up hype dekat situ. So hang just fucking release the video lah dekat situ, then everyone akan cakap ni that is not a deep fake man, that is not someone showing his dick on TV kan. Itu memang real punya. So tapi macam dia terlalu nak Lupin lah. Dia sebab satu dia nak tunjuk dia ni akan pergi ke TV dan dia akan menyamak. So it's a fucking Lupin lah kononnya, kon artis. Dia nak melupinkan diri dia.
Dan bila dia nak lari daripada tempat tu pun so easy, brother. Seorang je nak hantam dia. Tak awak pun tak bawa tajuk Titanic Hasan lah. Kan? Kan? Orang tak kenal. Hasan Lupin. Tak boleh Hasan, The Lupin Story. Tajuk dia Diop ni kan. Macam apa Diop ni? Nice juga aku rasa. Abu Bakar dan Hasan. Relax, chill. Orang tak ni. Aku dah ingat Lupin yang betul-betul penyiasat Lupin tu. Ya. Aku mula ingat Lupin Fiasco. Aku dah nak negro time tu. Tapi sekali Lupin bibir tebal 4 inci setengah. Lepas tu kan dia punya antara cerita dia sebab dia sangat, kalau hampa tengok, hampa tahu dia sangat-sangat nak cerita Lupin ni. Dia nak sangat tapi cerita tu jauh gila dengan Lupin. Jauh gila dengan Lupin. Sedangkan dalam TV tu sendiri lah. Orang tu nak whistleblower dia, orang tu dah ranjit dekat situ dah. Ketara orang tu pakat dengan Pellegrini. Pellegrini boleh upah 15 orang dia yang badan tegap dan pergi tangkap Mamat ni. Kenapa hang letak seorang budak bodoh ni nak pergi lawan dengan dia? Dia ada tu. Oh shit man. Terlalu shit. Sekarang ni kita dah masukkan sikit kita punya apa yang kita rasa akan berlaku dekat season 2 lah. So hampa akan still tengok season 2 atau tak? Tengok sebab yalah kita dah tengok season 1. Aku tak suka tengok benda half glass. Biarpun cerita terbosan, aku akan cuba nak tengok terbaik. Macam contoh Riverdale. Bosan tapi aku tengok je lah. Sini? Aku tengok macam tu je lah. Kalau aku malas nak tengok, aku stop je. Sebab Fanny orang paling last tengok. Aku last kali tengok. Sampai tidur-tidur tengok itu ni. Baru boleh review hari ni. So mungkin kita akan buat lagi lah review selepas ni. Selain mungkin movie ke anime ke apa ke yang kami rasa berbaloi untuk di review. Aku rasa ada cerita tu aku nak review. Kena share lah dulu cerita tu. Kena bagi masa untuk kami olah pula. Ya. Kami tengok. Kami tengok dan kami bantai kan. Apa benda kan. Kita sekarang ni kita filem tempatan kita tak salah sebab kita support filem tempatan. Saya terlalu lancar sangat sebab kami pun banyak rakan-rakan artis yang berlakon dalam filem tempatan dengan latest hot ni. Saya ada sentap. Dia macam kita cerita orang putih lah. Kita akan ambil luar negara lah. Dalam negara ni orang lain akan buat lah. Bukan kami lah. Fendi punya kembang. Apa kembang? Apa? Dia sebut nama? Tak ya. Nanti blog. Afrika. Jangan lupa. Jangan lupa like, share, subscribe dan share dan subscribe. Tolonglah bagi kami naikkan kami sampai 1 juta like untuk tahun 2021 ni. 1 juta subscriber. Sebab kami nak jadi PewDiePie dan pergi berlancong. Fendi akan buat live nyanyi lagu Nasib Bintang. Kalau Yes, Nasib Bintang. Sambil cukur janggut dan misai dia. Yes. Benda ni real, babe. Mbak akan simpan rambut panjang. akan aku usahakan. Tak, Mat ni nanti aku potong. Okay. Jangan lupa tengok cerita Lupin kalau tak tengok lagi. Ya. Boleh lah kalau nak tengok hilang kat bosan. Dah PKP lagi 2 minggu kan. Tengok sambung lagi. Okay. Semoga anda sukses dalam hidup ini. Dan akhir kata daripada saya. Majukan podcast untuk YouTube. Ni macam RTM tu yang bagi pantun tu macam mana? Kata-kata hikmat tu. RTM. Okey. Terus. Berita ke sebelah tu. Tarik Ismail Amir. Kan? Tidak ada kejayaan tanpa kelukaan. Renung-renung kalau. Okey, Beniham pula cepat. Tanpa Lupin, tanpa tak adalah review ni. Macam tak kena. Aku pula. Boleh, aku boleh. Boleh, aku boleh tak? Boleh. Boleh. Beli gam. Jangan lupa beli plastik sekali. Hey, Cappy, how you doing?
doing fine. So leave me alone.